كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات تنزه عن قول وفعل ونيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, tetamu yang dimuliakan, guru yang sentiasa disanjungi dan dihormati, marilah sama-sama kita memulakan majlis kita dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan juga kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, para masyayikh kita, dan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Apa khabar sidang penonton yang saya kasih sekalian, dan bersama dengan kita hari ini guru kita seperti biasa, Fadilatul Ustaz Ustaz Taha. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Terima kasih Ustaz kerana sudi lagi bersama dengan kita dalam meraihkan bulan Ramadan dalam membaca Al-Quran. Dan di sebelah ujung kanan sana Fadilatul Ustaz Ustaz Zaki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suara tangan Ustaz jauh sikit mic kat saya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Dan bersama kita adik Amir. Adik, Assalamualaikum. Salam. Cakap sikit. Waalaikumsalam. Yang tu macam sekolah bagus eh. Umur berapa tahun? 8 tahun. Tu dia Quran besar lagi dalam. Okey. Dan bersama dengan kita pembaca berita yang tidak asing lagi. Ustaz Adi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, salam-salam ni bukan bersebab. Nak abang kat semua kata ini adalah episod yang second last untuk kita bertadarus Quran apa ni. Episod Quran ada, tapi untuk bulan Ramadannya habis second last esok last jadi Masya Allah, rebutlah tuan-tuan, peluang sempena ada, dan beserta dengan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Untuk pengetahuan tuan-tuan, episod sebelum ni kita ada membincangkan tentang beberapa hukum tajwid, iaitu yang pertama idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bi ghunnah, kemudian ikhfa haqiqi, kemudian kita ada sentuh juga berkaitan dengan izhar syafawi, dan kita menengahkan beberapa perkataan yang penting, antaranya berhenti pada huruf ta. Bagaimana keadaan kita berhenti pada huruf ta, adaat ataupun adaat, bagaimana keadaannya begitu. Kemudian kita kepada perkataan-perkataan yang perlu dijaga antara yang tebal dan yang nipisnya. Untuk meneruskan bacaan kita pada ayat yang ke-23 dan ke-24 pada halaman yang keempat, kita menyerahkan kepada guru kita. Falyatafaddal mashkura. Okey, syukran kepada Ustaz Don, para tamu di studio, dan kepada semua para penonton yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada episod yang lalu kita telah membincangkan dan membaca 2 ayat berkenaan kewajipan semua manusia, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa.
Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam sekelilingnya ataupun sekalian alam, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit supaya hujan diturunkan, kerana hujan itu, langit itu tujuannya untuk memberikan kebaikan dan keberkatan kepada manusia dan semua makhluk. Hari ini insya-Allah kita akan mempelajari lagi 2 ayat sebagai ayat yang diterangkan nanti. Al-Quran ini mempunyai 2 ciri. Ciri ini mesti ada Al-Quran. Wajib mesti ada ciri dua Al-Quran. Ciri yang dimasukkan yang pertama adalah At-Tahaddi dan kedua ada Al-I'jaz. 2 ini mesti ada pada Al-Quran. Kalau salah satu tak ada, maka itu bukan Al-Quran. Salah satu ni adalah sangat penting dan kedua-duanya adalah penting untuk umat Islam berhujah kepada orang yang bukan Muslim. At-Tahaddi maknanya adalah cabaran. Al-I'jaz maknanya adalah untuk melemahkan. Cabaran yang dimaksudkan kat sini ataupun melemahkan yang dimaksudkan di sini adalah untuk melemahkan orang bukan Islam, yakni orang kafir, supaya mendatangkan satu lagi ataupun sebuah Al-Quran ataupun sebuah ayat suci, satu ayat suci seperti Al-Quran Al-Karim yang terkandung Al-Quran. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada ayat ini, pada ayat yang akan datang kita baca ini, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kamu ragu wahai orang-orang Arab musyrikin ataupun selain daripada orang Arab musyrikin, kamu datangkan satu Al-Quran. Sekiranya kamu meragui akan kebenaran Al-Quran ini, seperti mana yang kami turunkan, yakni Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas nabi kami atau nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, tidak tahu membaca dan menulis, kamu datangkan seperti Al-Quran. Kamu datangkan seperti Al-Quran. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran dalam ayatnya yang lain, qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, kamu datangkan walaupun dihimpunkan di antara jin dan manusia, manusia dan jin sekalipun, untuk mendatangkan seperti satu Al-Quran ini, la ya'tuna bimithli, mereka tak akan mampu untuk datangkan satu Al-Quran seperti Al-Quran. Ya, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun antara mereka ni saling bantu sama lain. Itu alam mukadimahnya untuk ayat ini, insya-Allah. Insya-Allah, wallahu alam. Jadi apa yang kita dapat iaitu Al-Quran kena ada 2 sifat dia. Dia mencabar dan juga dia melemahkan orang. Untuk tahu saya tak apa, kita kena baca. InsyaAllah kita baca sampai. Allah. Kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup, dan tadi kita terhenti pada perbincangan mengenai Al-Quran mencabar untuk orang-orang selain daripada siapa sajalah untuk mendatangkan yang sama macam Al-Quran. Adakah mereka boleh ataupun mereka tidak boleh? Wallahu alam. Kita bertanya kepada guru kita. Tafadhal mashkur. Saya sambung sedikit berkenaan hal demikian. Jadi Allah SWT mencabar mereka untuk datangkan sebiji Al-Quran sama juga. Kerana pada waktu itu media masa kalangan orang Arab waktu itu adalah bersyair. Mereka fasih dalam balaghah, mereka fasih untuk bersyair, mereka fasih dalam berkhutbah. Tapi bila dicabar untuk datangkan sebiji Al-Quran begini, mereka tidak mampu. Tidak mampu juga mereka datangkan. Falyatu, Allah Ta'ala cabar lagi, datangkan lagi bi hadis mislihi in kuntum sadiqin. Datangkan walaupun cerita pun seperti Al-Quran, kalau betul kalian benar, datangkan menjadilah. Maka mereka tidak mampu. Sekecil-kecil perkara mereka tak mampu melakukan untuk membuat satu ayat. Sebab tu kita pernah dengar satu ayat surah yang mereka ciptakan, Al-Fil. Wa mal fil. Surah Al-Fil. Surah Al-Fil maknanya surah gajah. Al-Fil wa mal fil. Gajah, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, apakah kalian tahu apa itu gajah? Lahu dhanabun wa bilun wa khurtumun tawil. Iaitu gajah adalah mempunyai ekor, wa bilun mempunyai belalai, dan mempunyai khurtum yang panjang. Khurtum apa nama ini? Itu belalai. Apa yang ni? Ganding. Dia mempunyai gading dan mempunyai belalai yang panjang. Itu ciptaan mereka untuk menandingi surah Al-Quran. Itu juga mereka nak menandingi satu surah lagi, inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal jamahir. Sesungguhnya kami memberikan engkau satu keperhimpunan yang besar. Fashalli li rabbika wajahir. Maka sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala, sembahlah Tuhanmu. Dalam masa yang sama, kamu hendaklah tinggikan suara kamu, irtifa' sautak. Inna sya'na fasal bi kaun har inna sya'ni inna sya'naka huwa
huwal kafir. Sungguhnya engkau Muhammad adalah di kalangan orang kafir. Dia nak mencipta surah seperti mana surah Al-Kautsar. Baik, insya-Allah. Begitu semikian mukadimahnya berkenaan ayat 23 dan 24. Baik, insya-Allah hari ini kita akan baca ayat 23-24 ini, dan sebelum tu kita nak sedikit menyentuh hukum tajwid. Okey. Hukum tajwid yang kita nak bincangkan hari ini adalah berkaitan huruf ta. Kita sambung huruf ta lagi. Jadi huruf ta ni ada dua dalam Al-Quran. Satunya terdapat di dalam huruf hijaiyah dan satu lagi tidak terdapat dalam hijaiyah. Dan satu lagi yang tidak terdapat dalam hijaiyah ini dia gabungan di antara dua huruf, iaitu huruf ta dan huruf ha. Huruf ta yang pertama yang saya masukkan adalah huruf ta maftuhah. Ta maftuhah yakni huruf yang ketiga selepas huruf alif ba, selepas ba. Huruf ketiga maftuhah, terbuka begitu, kemudian ada titik dua atasnya. Ya. Dan huruf ta yang kedua iaitu dikenali sebagai ta marbutah. Ta marbutah yakni ta-nya seperti huruf ha yang simpul dan ada dua titik di atasnya. Ini ta marbutah. Ada dua fungsi dan ada dua kelebihan dan ada dua cara sebutannya. Walaupun disebut secara wasal, secara sambung bacaannya hurufnya ta-nya sama, tetapi bezanya di sini adalah ketika waqaf. Waqaf ta maftuhah apabila dimatikan bunyinya contohnya hadarul maut ataupun apa contoh lagi dia? Uiddat. Uiddat. Bunyi ta-nya bunyi uiddat. Uiddat. Akan tapi ta marbutah ini, bunyi ta yang tadi maftuhah itu ada hamas. Sifatnya hamas mesti terkeluar sikit desis dia punya bunyi itu. At. Cuba sebut at. Ta marbutah dia tidak bunyi apabila dia waqaf. Dia akan bertukar kepada huruf ha. Contoh fa'tu bisurah. Nampak bisuratin. Bila wasal bunyi ta kan? Bila dia waqaf bunyi ha. Dia simpul. Ha. Bisuratin ataupun bisuratin mim mithlih. Nampak suratin tin banyak. Nampak dia bunyi ta. Tapi apabila dia waqafkan fa'tu bisurah. Nampak? Ini dia beza ta marbutah dengan ta maftuhah. Baik, faham ya? Hari ini kita akan bincangkan beberapa huruf dan kalimah yang berkaitan tentang ta. Yang pertama kuntum. Kedua fa'tu, ini ta maftuhah. Ketiga surah. Ta marbutah. Kemudian kuntum. Ta lagi. Ta apa? Maftuhah. Kemudian taf'alu. Maftuhah. Walan taf'alu. Maftuhah. Fattaqu. Maftuhah. Hijarah. Ta apa? Marbutah. Uiddat. Ta maftuhah. Ta maftuhah. Nampak berapa banyak ta kita jumpa hari ni? Banyak. Berapa huruf ta marbutah? Dua dan bakinya adalah huruf ta maftuhah. Baik, faham ya? Saya dah jelaskan marbutah macam mana, maftuhah macam mana ketika waqaf, dan wasalnya adalah sama. Baik, sampai masanya untuk kita baca sedikit mungkin satu ayat dahulu, kemudian kita akan sambung ayat yang kedua. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Alhamdulillah.
kami tak tahu, kita tak boleh buat betul lah. Sedap sangat kita baca cara kita lah. InsyaAllah sekali lagi kita akan membaca, dengarkan secara lengkap bacaan daripada guru kita. Kemudian kita akan mulakan dengan Ustaz Zaki mula lepas tu boleh tak? InsyaAllah boleh ya Ustaz. Kan? Lepas ni insyaAllah. Baik, wallahu alam. Nanti kita akan sambung selepas ini. InsyaAllah. Kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup, dan kita tadi berhenti pada mendengar bacaan guru kita. Dan ingat ya sidang penonton yang saya kasih sekalian, walaupun nampak yang ini macam rancangan televisyen, rancangan televisyen ni ialah tengok on remote tu tekan kan, tapi salah satu ilmu talaqi ialah mendengar guru baca. Guru baca kita dengar, itu juga salah satu talaqi. Kemudian kita baca, guru dengar, itu pun salah satu talaqi. Buat dua-dua dalam satu majlis, itu yang terbaik. Macam mana Nabi buat dengan Jibril AS. Boleh? Wallahu alam, saya serah kembali pada guru. Baik, insya-Allah kita sambung ayat yang terakhir, ayat 24 dalam muka surat 4 ini, iaitu Allah Taala mencabar mereka dan balasan orang yang ingkar kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ للكافرين صدق الله العظيم. Faham ya? Kita berhenti kat fattaqun nar. Sekarang ni kita takut ada yang tak panjang nafasnya, maka kita berhenti di situ, kita ambil fattaqun nar semula. Baik, insya-Allah Ustaz Zaki kita nak dengar sikit, jaga huruf ta kita. Ta ada dua, iaitu ta maftuhah dan ta marbutah. Insya-Allah. Kita jaga. Insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. Sekali lagi, boleh tak tutup mulut habis. Wa in kuntum fi, jaga-jaga. Wa in kuntum. Ya? Fa dengan waw jaga-jaga bila mim mati. Takut kita termasukkan mim dalam fa. Sekali lagi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Fa'tu bi suratin min mithlih. Fa'tu bi surat. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Syuhada panjangkan sikit, 4 rakaat atau 5 rakaat, ambil 4 lah. Kuntum syuhada. Wad'u syuhada. Wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum صادقين. Baik. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Dengungkan sikit. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. وَقُودُهَا Lagi. وَقُودُهَا, ha di dada. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Lagi sekali. أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Ingat, kita dah bincangkan sebelum ni, ta tidak boleh mesti ta maftuhah, maknanya tidak boleh ikhtilaskan dengan sin sikit. Uiddat salah. Uiddat lil kafirin. Nampak? Uiddat. Sebut. Uiddat. Lagi sekali. Uiddat. Kurangkan sikit tu. Uiddat. Lagi sekali. Uiddat lil kafirin. Tamam. Nampak begitu ya? Baik, kita dengar sikit bagaimana adik kita.
Adik Luqman Amir. Amir. Oh, Amir. Sila. Pelan-pelan macam elok. Misalkan lu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bis suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Okey. Jadi kita jelaskan sebab dia pun masih lagi adik-adik kita kan. Jadi biasalah kesalahan tu biasa. Adik-adik kita tu biasa. Jadi macam mana pun dia tetap usaha juga untuk membaca Al-Quran dengan baik. Kita dapat pelajari daripada bacaan dia tadi, tengok dengung kan. Kita perlu dengung pada kalimah macam min dunillah satu, dan berapa lain dengungnya kurang. Dan kedua nafas, nampak? Nafas. Kedua jaga kita yang dewasa ni nafas kena jaga. Dan kemudian kita nampak sedikit kat situ uiddat lil kafirin. Kita mesti jaga. Cuba sebut adik Amir kita uiddat. Uiddat. Lagi? Uiddat. Sikit bunyi uiddat. 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 Lagi sikit. Uiddat. Tak apalah. Kita nanti latih banyak-banyak uiddat lil kafirin. Uiddat. Jangan baca uiddat. Itu sudah sin. Sebab mungkin jadi boleh jadi ta bertemu dengan sin macam mana tu? Wasa'at sa'ira. Kalau kita bunyikan ta dengan sin, wasa'at sa'ira. Sin ada dua. Jadi kita perhatikan ta itu bunyi dengan at. Wasa'at sa'ira. Begitulah. Kita faham Jadi beberapa perkara kita perlu ambil pengajaran dan ambil iktibar daripada ayat yang kita baca, insya-Allah. Habis. Silakan. Habis dah. La ilaha illallah, tak perasan. Ingat ada lagi. Tak apa. Kira selamat kita lah. Kita untuk episod akan datang lah, kita mengaji pula. InsyaAllah. Pakai lawa-lawa dah tapi tak mengaji pula. InsyaAllah tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita akan sambung dalam pertemuan yang akhir untuk bulan Ramadan dalam kelas tadarus Al-Quran kita, kelas mengaji kita. Mudah-mudahan kita akan ada peluang lagi, kita akan teruskan lagi mengaji. Hadza wabillahi taufiq. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadza wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.